tanpa buang masa, kita akan mengikuti satu segmen ya, virtual, iaitu berkenaan dengan World Space Day, Women in Space ya, bersama dengan narasumber kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Nur Aza binti Pehin Dato' Haji Abdul Aziz, merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Network Integrity Assurance Technologies. Niat sudah pun berada di hujung talian. Apa kata kalau kita sapa? Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Puan pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Kamu? Alhamdulillah. Mahira and Muammar. Alhamdulillah. Kita semua sehat di sini bersama dengan rakan-rakan setugas yang lain. Baiklah. Jadi ini satu lagi topik yang cukup menarik berkenaan dengan World Space Day, Women in Space. Jadi apakah itu sebetulnya World Space Week ini, Puan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you RTB and seluruh penonton di tanah air. Thank you very much for tuning in. World Space Week merupakan satu perayaan tahunan bagi menghargai, mengenang dan mendedahkan kepada khalayak ramai mengenai sumbangan space science dan teknologi untuk penambahbaikkan keadaan hidup manusia ataupun standard of living. Ianya diisytiharkan oleh United Nations General Assembly pada tahun 1999 dan jatuh pada 4 Oktober hingga 10 Oktober. Hari bulan tersebut dipilih sebabnya ianya merupakan dua tarikh berkepentingan dalam bidang angkasa lepas inilah. First of all, 4 October 1957 is the launching of the first man-made satellite Sputnik 1, dan juga 10 Oktober 1967 is the tarikh penandatanganan Outer Space Treaty di London. So it's very important dates. World Space Week merupakan acara terbesar di dunia bagi meraihkan kemajuan dan breakthroughs dalam bidang teknologi dan sains angkasa lepas. In 2020 alone, lebih 6,500 acara di 90 negara telah dicatat yang bersangkut paut dengan World Space Week. Jadinya, World Space Week ini merangkumi beberapa acara yang bertujuan untuk meraihkan apa sahaja perkara yang berkaitan dengan angkasa lepas, dan secara lazimnya dijalankan untuk agensi-agensi angkasa lepas ataupun aerospace company, sekolah-sekolah, muzium-muzium, kelab astronomi dan beberapa lagi badan bertauliah sama ada nasional maupun private entity. Ianya dilaksanakan dalam time frame seminggu ni supaya apa jua acara yang dijalankan akan dapat mencapaikan efek pendedahan yang tinggi dan meluas kepada as many people as possible. So last one, secara amnya World Space Week ini ada tujuannya, ada 4 tujuannya. Satu, memberi pengaruh unik dalam pendidikan untuk menimbulkan rasa minat di kalangan anak-anak muda mengenai sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM. Kedua, memberi pendedahan kepada orang awam mengenai faedah ataupun benefits yang didapati dari teknologi angkasa lepas dan menunjukkan juga setakat mana sokongan orang ramai untuk program angkasa lepas. Ketiga, menggalakkan penggunaan teknologi dan data dari angkasa lepas bagi pembangunan ekonomi yang sustainable dan diverse seperti satelit communication, navigation, sistem penderiaan jauh ataupun satellite remote sensing. Lastly, keempat, memupuk kerjasama antarabangsa dalam kemajuan dan penggunaan teknologi angkasa lepas with other countries. Baik, Puan, mungkin dapat juga dikongsikan untuk tahun ini, apakah tema bagi acara yang diadakan? Bagaimana? Okey, tema tahun ini adalah Women in Space. Ianya telah diputuskan untuk meraihkan segala sumbangan yang telah diberikan oleh wanita-wanita yang bekerja dalam bidang angkasa lepas seperti Chiaki Mukai, the first Asian woman in space in 1952, Japanese. Dan juga the hundreds of women yang pernah hired by NASA dalam tahun 40-an untuk melakukan pengiraan matematik dengan tangan yang pernah digambarkan dalam filem Hidden Figures. So, sepanjang tahun 2021 ini, menurut tema ini, beberapa kempen dan webinar telah dilaksanakan di beberapa entiti seluruh negara
seluruh dunia bagi meraihkan pencapaian dan kemajuan bidang angkasa lepas oleh wanita-wanita. Usaha ini telah dapat mendedahkan beberapa role model bagi kanak-kanak perempuan yang berminat untuk mencuburi bidang ini, iaitu membukakan inclusivity of women joining space industry. Sebenarnya terdapat banyak wanita yang berkecimpung dalam bidang angkasa lepas, bukan saja astronot ataupun astrophysicist. Ramai lagi yang behind the scene but still memegang jawatan yang sangat penting untuk menjayakan bidang ini, seperti saintis, engineer, designer, ahli media dan pentadbiran. Oleh itu, saya sebagai satu-satunya engineer dan pihak pengurusan yang bergiat dalam space industry berasa amat bangga dan dapat menganggap saya dan 10 lagi wanita yang lain di NIAT sebagai wanita-wanita yang turut menyumbang, especially di arena lokal yang mana NIAT adalah satu-satunya satellite service company di Brunei sejak 2010. Ya, Alhamdulillah. Jadi bagaimana sebetulnya cara Network Integrity Assurance Technologies ataupun NIAT ya mengambil bahagian dalam World Space Week ini, Puan? Okey, banyak pulang ni kami punya aktiviti ni dari Monday sampai Friday sudah ni. Last week sudah kami hinting to our followers lah in social media. So the whole week we are going to be promoting kami punya product and services dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik berkaitan dengan teknologi angkasa lepas. First one, perkhidmatan satellite communication kami ini untuk penyambungan internet connectivity for the remote and rural. Siapa yang bekerja, tinggal ataupun beroperasi di luar rangkaian network terestrial kita ni seperti pelantar minyak, kapal laut, rural area. Kalau tidak ada satellite communication ini, orang-orang yang terlibat ini sukar untuk diberikan perkhidmatan seperti broadband yang kita ni right now enjoy for so long. Jadinya pada minggu ini NIAT akan mempamerkan benefit space technology untuk membolehkan connecting the unconnected. Seperti dalam short video clip tadi kali lagi kami juga ingin mengongsikan produk baru kami, satellite remote sensing dan geographical information services yang dinamakan Observe. Secara kasar dari video itu, ianya akan dapat memaparkan pelbagai data penderiaan jauh dan membolehkan pengguna untuk membuat analisis dan menghasilkan maklumat mengenai sebuah area of interest di mana yang memilih kedainya, di mana customer-customernya, for example. So, Observe adalah alat yang boleh memudahkan peninjauan dan perancangan bagi tindakan berdasarkan dari apa jua data yang diterima. An example, something that maybe we can all relate to. Peninjauan kesihatan dan produktiviti penanaman padi menggunakan satelit. Jadinya tanpa perlu turun ke ladang, turun ke padang, habis kita boleh mengumpul maklumat seperti adakah terdapat serangan serangga supaya dapat dikawal ataupun dapat juga membuat anggaran hasil tanaman untuk persediaan menuai dan juga menjual supaya ia direct ke market dan ada lagi batah yang menunggu dalam store. So that's what remote sensing can do. Baik, Puan, cukup menarik untuk kita ni, terutama sekali bagi peminat angkasawan ini pasti mereka ingin mengetahui lebih lanjut mengenai World Space Week ini. Bagaimana jika mereka yang berkeinginan untuk mengikuti? Bagaimana, Puan? Okay, very nice. Okay, sebagai contoh, saya dan dua anak saya meraihkan Space Week ini dengan cara simple saja. Kami membuat space rocket pakai kotak, tray telur, glue gun. And I wanted to inspire my own children. This is the future generation of the opportunities of space. Orang ramai boleh jom melaksanakan acara-acara World Space Week ini dari keselesaan rumah sendiri, especially now during the pandemic. Seperti menonton movie-movie The Martian, Interstellar, Star Trek, Stowaway, mengikut serta pelbagai essay and art competition yang diadakan oleh other space agencies. Actually, I have to make an announcement here. Sesi wawancara ni merupakan salah satu cara bagi meraihkan World Space Week dan kami telah pun meregister aktiviti ini ke World Space Week Organisation
as one of the 2021 activities. Happy to report that sesi Ani merupakan aktiviti World Space Week yang pertama kali didaftarkan untuk negara Ketani. Congratulations and thank you RTB and all the audience. Baik, terima kasih Alhamdulillah, kepada turut berbangga juga ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya. Jadi berbeza dengan tema tahun ini, mungkin bagaimana pula dengan tema untuk tahun hadapan ni Puan? Next year punya theme is based on space and sustainability. Ia akan meraihkan kepentingan teknologi angkasa lepas untuk menghasilkan penyelesaian yang berkesan untuk sustainability dunia. Ia dapat membincangkan pentingnya mencapai balance dan kesinambungan between the initiative of kerajaan dan juga private sector for sustainable development. Next year, insyaAllah, we will be talking more about our hasrat untuk membina dan melancarkan satelit pertama Brunei Darussalam yang dinamakan Perisai pada masa akan datang insyaAllah. Right now, we are mengembangkan kegunaan data ni. Ya, Alhamdulillah. Baik, Ya. Puan mungkin dapat lagi dikongsikan bagi yang ingin mengikuti, mungkin adakah ada live streaming ke atau bagaimana daripada pihak Puan? Okay. Actually, there's other activities this coming week. Ada acara kemuncak Kamilenia for World Space Week. Saya telah dijemput oleh rakan industri di Singapore Space Technologies sebagai seorang panelis untuk sesi webinar Women in Space pada hari Jumaat jam 2 ke 3.30 petang. Orang awam boleh menonton secara live online. Please visit our IG, ada linknya and you can register jadi sana. Baik. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin secara ringkasnya, apakah sebetulnya agenda hashtag Brunei Create Space yang telah pun dianjurkan oleh Network Integrity Assurance Technologies ni Puan? Okay. Agenda tersebut sebenarnya memperkenalkan bidang dan teknologi angkasa lepas kepada orang ramai seperti as I mentioned tadi navigation, communication, remote sensing. Secara sedar atau tidak, orang ramai ini memang sudah menggunakan teknologi angkasa lepas seperti Waze. So we are increasing the awareness, meningkatkan lagi pengajian, awareness penggunaan satellite remote sensing ini for sektor resources, infrastructure, community, biodiversity, apatah lagi security and kedaulatan negara. So at the same time kami mengambil peranan untuk kesinambungan kemajuan kapasiti STEM, mengadakan penyelarasan produk dan bakat STEM ini yang akan dapat memperkasakan lagi sumber manusia Ketani. So jadinya I would like to invite orang ramai, anak-anak muda, murid-murid, cikgu-cikgu, pengkaji, startups, investors, petani nelayan, pegawai dasar, tentera, polis, lebih banyak everyone yang berkeinginan untuk bekerjasama dengan kami supaya dapat menunjukkan bagaimana teknologi dan maklumat angkasa lepas dapat memudahkan dan memperbaiki hidup kita semua supaya jadi as a technology enabler, pemboleh daya untuk dimanfaatkan demi peningkatan standard of living Ketani. Kemajuan ini bermula dengan diri Ketani sendiri dan keinginan Ketani untuk menyelesaikan apa jua masalah yang Ketani hadapi demi mencapai wawasan 2030. Ya, Alhamdulillah. Jadi Puan, bagaimana jika sekiranya orang ramai yang mengetahui lebih lanjut mengenai dengan maklumat terkini berkenaan dengan aktiviti-aktiviti Network Integrity Assurance Technologies, mungkin daripada laman akaun rasmi Instagram dan mungkin juga secara ringkasnya harapan dan juga saranan kepada orang luar di sana. Silakan. So you can visit us. Our Instagram kami is at niat niat.bn. Our website is www.niat.com.bn. We're quite active on our Instagram and you can always contact us. Email kami pun info@niat.com.bn. So we're happy to welcome everyone. So as I mentioned tadi, we're inviting everyone here who is interested to explore space. Let's come. Let's join on this journey, especially for our project, our Perisai project.
Ya, Alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Siti Nur Azah binti Pehin Datuk Haji Abdul Aziz, merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Network Integrity Assurance Technologies ataupun yang kita ni NIAT ya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Apa pun kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan, dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam, thank you.